بسم الله. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصفيه من خلقه وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على نهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيل عنها إلى هالك. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Yang saya muliakan ahli jawatan kuasa masjid yang hadir, seterusnya yang saya hormati lagi saya sayangi ayah dan ibu saya yang hadir pada malam yang barakah ini. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah kerana di atas limpah kurnia serta inayah pertolongan Allah dapatlah sama-sama kita hadir ke rumah Allah ini bagi melaksanakan kewajipan kita, iaitulah salat fardu yang ditunaikan secara berjemaah. Alhamdulillah, kita telah pun selesai menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Fa insya-Allah taala dengan masa, peluang dan ruang yang Allah berikan pada kita pada malam ini, dapatlah sama-sama kita duduk sebentar sementara kita menantikan waktu Isyak sambil kita niat i'tikaf di masjid ini bagi mendengar serba sedikit perkongsian ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan berkat di sepanjang majlis kita ni berlangsung insya-Allah. Ayah-ayah dan bunda yang saya hormati, kita sambung kembali pengajian kitab kita Ta'limut Ta'lim, pelita penuntut yang dikarang oleh Syekh Az-Zarnuji rahimahullah. Dan kita sampai pada muka surat 4 pada baris yang keempat. Dan dikatakan bagi Muhammad bin Al-Hasan. Kita sambung situ. Faqala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bil ulumihi fid darain. Amin. Kata pengarang
dikatakan bagi Muhammad bin Al-Hasan rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan harap Tuan karangkan sebuah kitab pada membicarakan zuhud. Berkata ia, telah aku karangkan kitab pada bicarakan berjualan. Kehendak ia dengan demikian bahawasanya orang yang zahid itu mereka yang memelihara ia akan dirinya daripada syubhat-syubhat. Dan dikatakan bagi Muhammad bin Al-Hasan rahimahullah. Siapakah Muhammad bin Al-Hasan? Muhammad bin Al-Hasan ini adalah anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ada anak murid kanan dia, iaitulah Muhammad bin Al-Hasan, kemudian Zufar, kemudian antara anak murid apa nama ni, Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, nama penuh dia, anak murid kepada apa nama ni, Imam Abu Hanifah. Semasa Imam Asy-Syafi'i pergi ke apa nama ni, pergi ke Basrah, dia bertemu dengan anak murid Imam Abu Hanifah, iaitulah Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan dan juga Zufar. Tiga orang ni adalah anak murid kanan kepada Imam Abu Hanifah. Bila sebut anak murid kanan ni berarti dia mewarisi hampir keseluruhan ilmu tuan guru dia. Itu namanya anak murid kanan. Kalau anak murid ni belum semua dia mewarisi. Dia tak mewarisi semua ilmu tok guru dah. Tapi kalau anak murid kanan ni berarti hampir semua ilmu tok guru yang dia pelajari dia kuasainya. Jadi anak murid kanan Imam Abu Hanifah ni yang pertama Abu Yusuf dan yang kedua Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani. Jadi kedua-dua ini adalah anak murid kanan kepada Imam Abu Hanifah, dan kedua-dua itulah guru kepada Imamuna Asy-Syafi'i. Abu Yusuf dan juga Muhammad bin Al-Hasan. Jadi Imam Asy-Syafi'i mengaji dengan dua orang ini. Dua orang anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Kita tahu bahawa pada tahun kematian Imam Abu Hanifah lahirlah Imam Asy-Syafi'i pada tahun tersebut. Dan Imam Abu Hanifah meninggal, lahirlah Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Asy-Syafi'i tak sempatlah bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Maka dia sempat bertemu dengan anak murid kanan. Bila anak murid kanan ni macam kita sebut tadilah, menguasai hampir keseluruhan ilmu guru dia dan juga paling rapat dengan tok guru dia. Itu nama anak murid kanan. Paling rapat dan dia adalah orang yang berkhidmat sepenuhnya kepada tuan guru dia. Itu maksudnya anak murid kanan. Jadi Imam Asy-Syafi'i mengaji dekat Imam Abu Yusuf dan juga Muhammad bin Al-Hasan. Mudah-mudahan harap Tuan karangkan sebuah kitab pada membicarakan tentang bab zuhud. Zuhud ada apa nama ni, pengarang mengharapkan supaya ada lagi sebuah kitab yang dikarang oleh Muhammad bin Al-Hasan ini, iaitulah sebuah kitab yang dinamakan kitab zuhud. Zuhud ni merupakan sifat, perilaku ataupun kelakuan, sifat yang paling sifat yang baik dan terpuji. Iaitulah memiliki sifat zuhud. Apa itu zuhud? Dalam kitab Maqayisul Lughah yang dikarang oleh Ibnul Arabi, ia menterjemahkan perkataan zuhud dengan membawa maksud qillatu syai'. Merasa sesuatu itu dengan serba sedikit. Merasai sesuatu itu dengan sedikit. Maksud kata, tak ambil semualah. Ambil ala kadar. Itu zuhud. Tak guna semua, tapi buat ala kadar.
Tak, makna dia tidaklah menguasai kekayaan sepenuhnya, tapi dia ambil takat mana hak boleh je. Tak, itulah maksud zuhud. Zuhud ni bukan jalan tunduk sampai langgak tiang elektrik no. Itu bukan zuhud. Zuhud ni bukan pakai kereta Datsun Corolla ataupun kita kata Datsun Tonggek kan. Tak, mai kuliah pakai kereta Datsun je. Tak, zuhud ni bukanlah pakai baju koyak sana koyak sini, itu bukannya zuhud. Zuhud seperti yang disebut oleh Ibn Arabi dalam kitabnya Maqayisul Lughah, yang disebut sebagai qillatu syai', merasakan sesuatu itu serba sedikit. Maksud kata ambil ala qadar. So qadar mana yang boleh ambil. Tak, jangan tinggal semua, ambil hak mana boleh. Tak, ibarat dia dunia lah. Dunia ni tak boleh tinggal semua, ambil hak sikit. Supaya apa? Supaya kita dapat meneruskan kehidupan kita. Itulah yang dimaksudkan dengan zuhud. Banyak para ulama kita memiliki sifat zuhud ni. Antara yang terkenal sekali yang memiliki sifat zuhud ini adalah Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah yang tersangat zuhud. Nanti kita akan cerita tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni, betapa zuhudnya dia. Banyak lagi lah antara ulama yang lain yang memiliki sifat zuhud. Hampir kesemualah ulama memiliki sifat zuhud. Kerana zuhud itu adalah sifat yang ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah zuhud perlu dipraktikkan. Tetapi berkata ia, telah aku karangkan kitab pada membicarakan berjualan. Kehendak ia dengan demikian bahawasanya orang zahid, zahid ni maksudnya orang yang zuhud, itu mereka yang memelihara ia akan dirinya daripada syubhat-syubhat. Salah satu daripada makna zuhud dalam bab muamalat. Zuhud ini maknanya luas. Dalam semua bab kita faham zuhud, merasakan sesuatu itu serba sedikit. Itu zuhud. Maknanya luas. Tapi jika zuhud dimasukkan ke dalam bab muamalat, iaitu menjauhi daripada perkara syubhah. Syubhah ni benda yang tak diketahui secara jelas hukumnya, sama ada boleh ke ataupun tak boleh, halal ke ataupun haram. Dalam matan Arba'in hadis 40 yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, ada sebut hadis daripada Nu'man bin Bashir tentang hadis yang kita semua hafal, innal halalun bayyinun wal haramun bayyinun. Sesungguhnya perkara halal itu jelas dan perkara haram itu jelas. Dan di antara kedua-dua itu umuru mutasyabihat, iaitulah perkara-perkara syubhah, perkara-perkara yang samar-samar, yang tak diketahui jelas sama ada halal ataupun haram. Itulah yang disebut sebagai syubhah. Ibu dan ayah yang saya hormati, ahli sufi, ulama-ulama sufi, mereka meninggalkan perkara syubhah. Malah perkara syubhah itu bagi mereka adalah haram. Kerana syubhah itu boleh jadi hampir kepada haram. Maka kita ambil langkah jaga-jaga, tinggalkan terus. Contoh, pernah satu ketika dulu heboh pasal coklat Cadbury tu. Mungkin ibu dan ayah saya di sini mungkin tak makan lah kot, no? Tapi anak-anak kita kan cukup suka coklat tu. Coklat Cadbury warna purple tu. Kan? Cukup sedap coklat tu. Kan pernah jadi isu pasal apa? Mereka kata ada genetik khinzir dalam coklat tu. Perkara ini disahkan oleh KKM,
Kementerian Kesihatan mengatakan ada genetik khinzir. Tak. Kemudian JAKIM buat keluar fatwa kata boleh makan pada mulanya. Kemudian tiba-tiba kata tak boleh pula dah. Tak. Dok tak lama kata boleh. Kalau tak ada lah cop halal dekat cekelat tu. Kan? Sedangkan Kementerian Kesihatan dah kata cekelat tu dah ada dah benda tu. Jadi kita ni jadi apa? Arab kata taraddud. Arab kata taraddud. Taraddud ni apa? Berbelah bagi. Nak makan ke tak makan? Nak makan ke tak makan? JAKIM kata boleh. Kementerian Kesihatan kata tak boleh. Jadi nak mana satu nak ikut? Nak makan ke tak mau makan? Ambil langkah jaga-jaga, tak payah makan. Banyak lagi cekelat duk ada. Kan? Macam, minta maaf sebutlah no. Macam KFC, McDonald. Tak. Memanglah kita kata, cak halal dah ada dah. Tak. Dia pun buat keluar CJ halal, sekira settle lah. Kan? Kita pun tak pernah nak pergi tanya, kan kita masuk KFC, tak pernah tanya, ni ayam ni sembelih lagu mana? Tak sembelih, baca bismillah, tak menghadap kiblat, tak ada wuduk kah? Tu dia. Kita tak pernah lagi lah masuk KFC, tanya lagu tu. Kan? Habis-habis kuat pilih, saya nak snack plate, bahagian A, ayam kalau boleh tu bahagian tight lah. Kalau boleh bagi spicy lebih sikit, tu dia. Itu aja tak? Tak, pasal ayam tu sembelih lagu mana? Wallahualam. Tak, kita tak nampak benda yang tak diketahui. Tak, adalah lebih baik kalau nak makan, makan. Tapi kalau kita orang hak mengaji ni, kalau boleh, tinggallah. Tak, lagi selamat cari ayam hak kita sembelih sendiri. Hak tu confirm halal. Tak, itu kompon-kompon dah lagi baik. Kan? Sebab benda yang halal ni mesti jelas. Dan benda yang haram itu mesti jelas. Dah jelas, dah terbukti, tak jadi masalah. Tak, macam kita jugalah. Nah, kalau benda tu tak diketahui secara jelas lagu mana, tak, maka lebih baik kita tinggalkan. Kerana Nabi kata la ya'lamahunna katsirun minan nas. Kerana perkara syubhah ni tak ramai orang tahu. Tak ramai manusia yang tahu berkenaan dengan perkara syubhah ni. Kalau perkara halal, benda yang kita nampak depan mata tu lain. Tapi benda hak yang tak nampak ni, tak, yang tak diketahui adalah lebih baik kita tinggal. Itu namanya zuhud. Meninggalkan perkara syubhah. Tak, meninggalkan perkara syubhah. Dan inilah yang dipraktikkan oleh ulama-ulama sufi. Tak, ahli-ahli tasawuf, mereka mengamalkan, mereka menjauhi, sudah tentulah mereka menjauhi perkara-perkara syubhah. Kerana perkara syubhah ini boleh jadi dia hampir kepada haram. Tak, maka kita ambil langkah ikhtiyat. Arab kata ikhtiyat. Ikhtiyat ni maksudnya berhati-hati. Bukan ikhtilat. Ikhtilat tu hubungan lelaki perempuan. Tak, penjagaan batasan hubungan lelaki perempuan panggil ikhtilat. Tak, ikhtiyat. Tak, berhati-hati, kita ambil langkah berikhtiyat tu supaya kita menjauhi perkara-perkara syubhat tu. Dan yang makruhat bukan sekadar syubhah je sifat zuhud ni. Menjauhi perkara makruh juga salah satu daripada sifat zuhud. Tak, makruh ni ibu dan ayah yang saya hormati, kita tahu secara jelasnya makruh ni buat tak dapat apa, tinggal boleh pahala. Kita tahu makruh begitu. Tak. Tetapi kita tengok dari segi lurah, dari segi bahasa makruh tu. Makruh tu asal perkataan kaf, ra, ha. Ha bulat. Kaf, ra, ha. Kariha. Kariha kalau kita tengok kamus, tak, terjemahan dia apa? Benci. Tak, karih ni maksudnya benci. Karih tu, aku telah benci. Karih tuka, aku telah benci kamu. Kan? Kariha ni maksudnya benci. Ataupun bahasa kasarnya meluat lah. Bahasa kasar. Nah, maksudnya benci. Jadi apakah yang dimasukkan dengan makruh? Perkara yang dibenci oleh Allah. Itu makruh. Memang kita tahu kata buat tak dapat apa pun kalau perkara makruh ni. Tinggal boleh pahala. Yalah memang buat tak dapat apa. Tapi kena faham maksud makruh tu.
Iaitulah perkara yang Allah tak suka. Bila sebut perkara Allah tak suka, maka wajiblah kita kena tinggal. Wajib di sini bukanlah wajib qat'i. Tapi wajib di sini ialah kita kena menjauhi daripada perkara makruh tu. Tak, sekalipun kita kata buat tak dapat apa. Nama pun makruh, buat tak dapat apa. Ya, tapi itulah yang mendatangkan kemurkaan Allah. Sebagai contoh, kita buat benda hak orang tak suka lah. Tak, masuk rumah orang pakai selipar masuk rumah. Tak, dahlah masuk rumah kita pakai selipar selama badak dia. Selama dia masuk rumah kita dengan pakai, kita pun tangan selipar depan rumah. Dia boleh pakai selipar masuk sampai ke dapur dia pergi. Tak, kita rasa apa? Kita suka ke jenis gitu? Tak, dahlah baru mai, kita tak baru kenal pun kat masjid kita ajak pergi rumah. Tak, dah baru kenal apa semua, pakai kasut, masuklah rumah, pergi sampai ke dapur. Kemudian komen juga, dapur hang ni kecil lah, tak sama macam rumah aku. Bawa rumah tu dia, hang dah lah baru kenal kita, tiba-tiba kata lagu tu. Tak, kita suka tak? Dah tentu kita tak suka. Begitulah mafhum daripada makna makruh tadi tu. Benda yang kita tak apa nak kenal. Tak, kita tak apa nak suka. Tak, jadi bukan kita, Allah tak suka. Ni bila Allah tak suka benda tu, maka janganlah kita melakukan. Kerana makruh, buat benda makruh ini bukan salah satu daripada sifat, mewakili daripada sifat zuhud. Pada perniagaan, makruh pada bab perniagaan. Tak, maksudnya makruh dalam pelbagai bab, termasuklah bab perniagaan. Benda-benda yang makruh dalam bab-bab niaga ni. Maka adalah kitab pada bicarakan zuhud itu ialah kitab pada bicarakan jualan-jualan tertentu sekali. Jualan-jualan tentu sekali. Demikianlah wajib ia pada sekalian muamalat dan pekerjaan, dan tiap-tiap mereka yang bekerja pada suatu pekerjaan daripadanya. Dan maka pengarang memesan kepada kita, maka jauhilah perkara syubhah, perkara makruh dalam bab perniagaan, perkara-perkara makruh dalam semua bab. Semua jenis kehidupan, benda yang makruh, benda yang syubhah, maka hendaklah kita tinggalkan. Nescaya wajib atasnya belajarkan ilmu yang boleh memelihara dengan dia daripada yang haram padanya. Satu ilmu yang mesti kita kena tahu, benda-benda yang haram. Tak, kita kena tahu apa tu benda hak boleh, benda yang tak boleh. Itu mesti kita kena tahu. Tak, benda yang dibenarkan, benda yang tak dibenarkan. Benda yang benar kita kena kata benar, boleh. Benda yang tak boleh kita kena bagi tahu tak boleh. Tak boleh pula kita kata benda yang tak boleh kita kata boleh. Benda yang boleh kita kata tak boleh pula. Tak boleh lah. Tak, maknanya melampaui daripada batasan hukum. Sedangkan hukum dah menetapkan tak boleh, tiba-tiba kita membolehkan dia pula. Arak tak boleh berniaga, jelas hukum arak tu haram, kita memboleh pula, boleh berniaga, tak ada masalah. Judi itu jelas haram hukumnya, tak apa, boleh. Tu dapat bukit gunung tu kan, gunung sebuah dapat pusat judi terbesar Asia nombor 3. Bangga tak kita? Oh, bangga kan. Judi boleh? Boleh kan. Sport Toto jalan, Magnum boh. Tak, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Ar-Rum ayat 40. Surah Ar-Rum. Telah berlaku kerosakan di daratan dan juga di lautan disebabkan tangan-tangan manusia. Ni, tangan ni hak lului he. Tangan ni hak lului, hak tenyeh, hak kertas ni. Hak ni boleh. Okey, mana? Boleh? Boleh. Dia pun tanda tangan. Tak.
Tangan inilah yang menyebabkan kenapa Allah halalkan balak. Tak, kerana kerosakan yang dilakukan oleh manusia sendiri, bukan siapa pun. Tak, itu sebab Allah bagi peringatan kepada kita macam-macam balak bencana yang berlaku. Tak, itu sebagai peringatan kepada kita supaya kita berhati-hati dan kita ingat selalu pada dia. Tak. Dan demikian juga wajib atasnya ilmu kelakuan hati daripada tawakal, yakni berserah kepada Allah Ta'ala akan pekerjaan dan inabah, yakni kembali kepada Allah Ta'ala. Salah satu ilmu yang wajib dipelajari ialah ilmu kelakuan, ilmu tabiat, ilmu sifat yang kita sebut sebagai ilmu tasawuf. Tak, tu ilmu yang wajib dipelajari oleh kita ialah ilmu tasawuf. Tu wajib. Ilmu tasawuf ni, ibu dan ayah yang saya hormati, salah satu ilmu yang berkait dengan sifat manusia, perilaku manusia, tabiat manusia. Tak, semuanya dalam ilmu tasawuf, kata guru kami, tak lengkap dua ilmu, akidah dengan fiqh, kalau tak ada tasawuf. Dia jadi tak lengkap. Tak. Mai satu hamba Allah Ta'ala, ni rakam masuk TV3 apa? Masuk TV3, tak apa. Mai pula satu hamba Allah Ta'ala, dia kata apa ilmu tasawuf ni? Ilmu tasawuf ni, dia kata macam ayat cak kan? Ngaji ilmu tasawuf ni, dia kata macam ayat cak. Ilmu tasawuf ni ibarat macam ayat cak. Ayat cak tahu kah? Ayat cak ni ayat tu. Ayat lecah. Enggak, orang Kedah kata ayat cak. Ayat lecah tu. Macam ayat cak. Macam ayat kecak. Ayat hadut tepi jalan, takun tepi ayat tepi jalan tu kan. Tu panggil ayat cak. Kan? Dia mengibaratkan ilmu tasawuf ni macam ayat cak tu. Macam ayat tepi jalan, macam ayat lecah. Tak? Dia mengibaratkan ilmu tasawuf tu begitu. Nampak sangat hang tak ada tasawuf. Tu sebab dia sebut lagu tu. Nampak sangat bila tak ada tasawuf maknanya tak ada berakhlak. Tak. Sedangkan ilmu tasawuf inilah ilmu yang mendidik jiwa. Kan pengarang kata ilmu yang mendidik jiwa kita, mendidik hati kita supaya berkelakuan baik. Dengan ilmu tasawuf lah. Sebab tu kitab basic kalau nak mengaji tasawuf ni, saya ingat kita mengaji kitab apa? Penawar bagi hati. Yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah. Syekh Abdul Qadir yang mengarang, bukan Syekh Abdul Qadir Jalani, itu Sultanul Aulia. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dia mengarang sebuah kitab penawar bagi hati. Kitab tu cukup bagus. Kitab basic lah kalau mengaji pondok, kitab tu paling utama lah untuk kita mengaji tasawuf. Dalam kitab penawar bagi hati tu macam-macam bab ada. Bab pada menyatakan mata, bab pada menyatakan tangan, bab pada menyatakan lidah, bab pada menyatakan perut, perut pun ada. Bab pada menyatakan marah, semua ada dalam tu. Berkait dengan sifat manusia. Dengan kita mengaji tasawuf lah, mudah-mudahan hati kita terdidik. Tu sebab kata guru kami, ada orang hak mengaji fiqh tapi tak ada tasawuf. Bila tak ada tasawuf, mengaji fiqh tak ada tasawuf, itu sebab bagi hukum yang bukan-bukan. Tak. Ada yang mengaji tauhid tapi tak ada tasawuf, tu cepat mengkafirkan orang. Pasal apa? Tak ada tasawuf. Tak ada adab, tak langsung nak mempelajari berkenaan dengan ilmu. Tak, sebab tu ilmu sifat, ilmu adab, ilmu tabiat ni ataupun ilmu tasawuf ni wajib dipelajari. Wajib tahu. Tak, sekurang-kurangnya. Sebab tu ilmu tasawuf mesti kita tahu. Kitab Ta'limut-Ta'lim ni dia termasuk dalam ilmu apa? Ilmu tasawuf. Ini kitab hak kita mengaji ni sebenarnya kitab ilmu, dia termasuk dalam ilmu tasawuf. Tak, menceritakan tentang adab-adab belajar, menuntut ilmu, mengajar ilmu. Ni kitab ni, kitab tasawuf lah. Nama pun adab, bila sebut adab ya tasawuf lah tu. Tak, adab masuk tandas tasawuf lah tu.
Sebab tu kita sembahyang ada tasawuf. Tak, apa tasawuf dalam sembahyang? Tu berhenti sejenak tu. Ataupun kita kata taqmaninah tu. Ada taqmaninah. Bila kita rukuk, kita berhenti sejenak rukuk berserta taqmaninah. Taqmaninah tu dia jadi rukun. Bukan dia kata rukuk saja. Tak, rukuk berserta taqmaninah kan? Mana kata rukuk berserta berhenti sejenak. Qadar taqmaninah tu, kalau kita mengaji fiqh, qadarnya dengan lafaz kalimat subhanallah kan? Subhanallah itu adalah kalimah ataupun bukan kalimah. Apa nama ni? Qadar berhenti sejenak taqmaninah tu. Subhanallah. Bukan subhanallah. Subhanallah. Kena betul, kena ikut tajwid dia lah. Panjang pendek dah. Dah, itu qadar taqmaninah. Tapi dalam rukuk kita tak baca subhanallah sahaja. Kita baca tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Bukan sekali, 3 kali kita baca. Makna kata melebihi daripada qadar taqmaninah. Okeylah tu. Tak. Ni tak, kalau tak ada taqmaninah dalam sembahyang, tu sembahyang macam patuk ayam. Ayam patuk makan. Punya laju. Tak. Kalau taklah jadi sembahyang sembahyang tarawih 23 rakaat berapa minit? 7 minit kot. Ke 9 minit? Kan? 9 minit ke? 20 rakaat sembahyang 7 minit. 7 minit sembahyang tarawih 20 rakaat. Kan? Bila ditanya ikut siapa? Ikut turun temurun. Dia kata, oh, kita ingat sembahyang punya ikut turun temurun. Tu jadi 9 minit 20 rakaat. Kita kat Malaysia 20 rakaat start pukul 9, pukul 12 baru balik. Tak. Pukul 12 tu kira okey Tak. Tapi kalau Bismillah 20 rakaat lagu tu pukul 1 pagi baru balik. Kan? Okeylah. Kan? Ini 9 tu dia sembahyang laju yang amat zu ataupun aizah solat tu dia takkan rasa. Tak. Keaizahan solat itu dia takkan rasa. Bila mana solat laju yang sedangkan kita bila solat berimam, kita kena ikut imam. Tak, bukan boleh ikut kita. Mana boleh? Tak boleh melangkui dan melebihi daripada imam. Lebih imam batal. Mesti kena ikut imam. Selagi imam tak rukuk, kita berdiri. Tak, walaupun dia baca Baqarah. Tak, baca Baqarah, habis Baqarah dia sambung pula apa nama ni? Ali Imran. Ikut dia. Kan? Tapi kita tak lebih daripada dia. Mana boleh lebih daripada dia. Melebihi daripada tuan imam pula. Tak, makna kata kita macam kita solat berimam kan. Selagi mana imam tak sebut ra yang terakhir dalam kalimat Allahu Akbar tu, lagi tu kita tak rukuk. Kita tak sujud, kita tak turun. Sampailah imam habis sebut. Kan? Sebagai contoh bila imam dia sujud, Allahu Akbar. Dah sampai bar tu, baru kita turun. Baru betul. Ni imam baru dia turun dah. Baru tu nak bersin. Dah batal. Kan? Sebab tu biar imam dia turun berhabis kalimat bar ra tu. Baru kita turun. Itu tasawuf tu. Tasawuf yang ada dalam solat. Itu dia yang perlu kita pelajari. Satu lagi duduk istirahat. Duduk istirahat ni duduk sebentar sebelum kita nak bangkit untuk meneruskan rakaat yang seterusnya. Itu sunat tu. Duduk istirahat. Tapi ramai kita tak duduk istirahat, pakat kalau nak bangkit semua. Imam bangkit untuk meneruskan rakaat. Contoh rakaat satu nak masuk dua kan. Lepas imam dia sujud yang kedua tu, imam kan terus bangkit. Mana kata imam bangunlah. Masa imam bangun tu, dia dah bar dah, baru kita bangun. Allah, kita duduk sebentar. Tu namanya duduk istirahat. Duduk sebentar. Bukan suruh duduk lama. Duduk sebentar, kemudian baru dia sambung. Dia naik pula. Itu sunat dah. Tapi tak ramai kita buat. Jadi, banyak sebenarnya tasawuf-tasawuf yang ada dalam bab salat. Belum masuk dalam bab puasa lagi. Tasawuf dalam bab puasa. Dah ada adab kita dan sebagainya. Ini benda yang perlu.
Dan perlu diterangkan tentang sifat tawakal, berserah dan inabah, kembali kepada Allah. Inabah ni dia sama semacam semacam makna dengan raja. Semacam makna kembali kepada Allah, at-tarji', kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah dan kembali kepada Allah. Kita hidup mestilah kena penuh tawakal pada dia. Ibu dan ayah yang saya hormati, kita ingat lagi tak peristiwa Nabi pergi ke Taif, minta bantuan daripada penduduk Taif. Tapi apa penduduk Taif buat dekat Nabi? Baling batu ke Nabi. Baling batu, baling najis unta. Nabi pergi ke Taif untuk minta bantuan. Sebab orang Islam dah banyak kena tindas dekat Mekah. Tapi penduduk Taif tak sambut Nabi dengan baik. Lalu Nabi buat putusan untuk pulang. Sedangkan waktu tu yang ikut sekali dengan Nabi, Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Dia sebut ke ayah dia. Dia kata, wahai Rasulullah, bukankah penduduk Mekah telah mengancam bunuh kepada kamu? Bukankah penduduk Mekah nak bunuh kamu? Kenapa kita nak balik semula ke Mekah? Tak payah balik lah. Bahasa dia kutul. Tapi Nabi ni tawakal kepada Allah cukup hebat, melebihi daripada kita. Ibu dan ayah yang saya hormati, kita diajar supaya banyak bertawakal. Tapi dalam masa yang sama, kita kena usaha. Walaupun kita bertawakal, tapi kita kena berusaha. Sebagai contoh, kita dah nampak dah minyak tu dah nak sampai takut bawah dah. Tawakal. InsyaAllah sampai terlintas. Dah nampak dah stesen minyak. Kan? Abang, stesen minyak. Tak apa, tawakal. InsyaAllah sampai. Padahal ada 100 km lagi tu. Kan? Itu tak betul. Tawakal tu mesti. Tapi dah ada stesen minyak tu, berhentilah buah minyak. Dah tahu kata minyak dah takut tu, bawah pada takut tunggu masa lagi. Memanglah, kalau boleh jalan 21 km lagi, pasal minyak dalam corong, corong minyak tu kan, tangki tu. Dia memang dalam tangki tank tu dah kosong, tapi dalam corong tu ada lagi. Dia pandai bahas waktu tu pula dah. Dah boleh jalan 21 km, tak apa, dia kata. Tawakal. Kedai minyak, jalan tak ada nak sampai 500 meter, kedai minyak satu lagi. Kan? Tapi tak mau berhenti, tawakal. Tawakal itu mesti. Kalau tak ada lah kita suruh anak kita pergi ke tuition, pergi belajar sekolah. Kan? Ambil perisa, hang tak payah mengaji, duduk rumah. Selebihnya, hang tawakal pada Allah. Bila tem perisa, kawan tu pun masuk lah dewan perisa. Pegang pen, tak tahu nak tulis apa. Lah ni pula soalan susah-susah. X, kurungan, apa lagi? XT, XY, darab, dapat Z. Apakah nilai Z? Dia pun pening. Macam mana boleh dapat Z? Kan? Tak ada cerita hak mula tu, tak ada cerita pasal Z. Semua X, Y apa semua. Lah kali sama dengan Z. Apa nilai Z? Dia pun pening. Macam mana kira ni? Pasal tak mau pergi mengaji. Cuba kalau pergi mengaji tengok. Dia tahulah. Dia akan buatlah jalan kira dia tu. Tawakal itu mesti. Tapi kita disuruh untuk kita berusaha. 3 benda yang diajar pada kita. Bukan 3. Tu hak makna duit noh. Duit kan? D maknanya apa? Doa. U maknanya usaha. I maknanya I apa dia? Ikhtiar. Usaha ikhtiar tak sama. Dia lain. I ikhlas. Ikhtiar. T tawakal. D doa, U usaha, I ikhtiar. Saya pun tak tahu, lupa. Bukan tak tahu, lupa. I tu apa dia? Kalau ikhtiar dia makna sama dengan usaha kan? Jadi I tu apa? Tak tahu. T tu tawakal. Jadi mana kata kita disuruh ni, mana kita berdoa, usaha, tawakal. Kita tambah satu lagi, ar-raja. Ar-raja ni apa? Optimis. Bahasa dia optimis. Mudahnya mengharap, harapan. Kan? Ar-raja. Kita mengharapkan.
sesuatu. Kita mengharap, biarlah kita dah berusaha, kita dah dah berdoa, kemudian kita tawakal, kemudian kita mengharapkan yang baik itu. Itulah yang dimaksudkan. Itu yang disuruh oleh agama. Tak. Kemudian dan takut daripada Allah. Pertama, sifat tawakal. Kedua, sifat kembali kepada Allah. Yang ketiga, kena tahu, kena mempelajari sifat takut kepada Allah. Ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Di mana tempat kita pi, takutlah kita kepada dia. Di mana tempat kita kena campak, takutlah kepada dia. Pasal apa? Dia maha melihat. Dia tahu apa yang kita buat. Tak, sebab tu pesan Nabi pada kita, ittaqullah haitsuma kunta. Takutlah kita kepada Allah. Dalam pesanan Nabi yang terakhir. Tak, pesanan Nabi, antara pesanan Nabi sebelum Nabi wafat, dalam mastika hadis ada. Apa pesanan Nabi kepada kita? Antaranya Nabi berpesan, usikum bittaqwallah. Inilah yang menjadi rukun khutbah yang disebut oleh Tuan Khatib. Tak sebut hak tu, tak sah khutbah. Ittaqullah tu. Tiap-tiap Jumaat, tiap-tiap minggu kita akan diingatkan dengan kalimat ittaqullah. Supaya kita takutkan Allah. Tak, jadi perasaan takut kepada Allah ini adalah lahir daripada jiwa. Apabila sahabat bertanya kepada Sayyidina Umar tentang apakah makna takwa, tak, maka kata Sayyidina Umar, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi thalathata marat. Tak, bila sahabat tanya kepada Sayyidina Umar, takwa itu apa? Maka kata Sayyidina Umar, at-taqwa hahuna. Takwa itu datang daripada sini. Wa yushiru ila sadri thalathata marat. Ditunjuk pada dadanya 3 kali. Tak, maksud kata takwa itu datang daripada hati. Perasaan takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tak, takutlah kita kepada dia. Bila nak buat sesuatu itu, fikir ada dosa, ada pahalanya. Tak, mana hak baik kita buat, hak yang tak baik kita tinggal. Itulah makna takwa itu. Tak. Kemudian, dan redha dengan hukum Allah. Ini redha dengan hukum Allah. Apa yang telah ditetapkan kepada kita, wajib kita terima. Tak. Bila mana solat itu wajib, kita kena terima. Wajib kita buat. Bila puasa itu wajib kita terima, kita kena buat. Bila zakat itu wajib kita terima, kita kena buat. Redha dengan hukum Allah. Tak boleh nak menolak. Tolak hukum Allah. Tu tiga tempat yang Allah sebut dalam surah An-Nisa tu. Wa man lam yahkum bima anzalallah ulaika humul kafirun zalimun. Satu lagi. Ada 3 kan? Siapa hak tolak hukum Allah ni? Kafir, zalim, fasiqun. Fasiq. 3. Kan? Jadi disebut dalam Quran, kok mana pun kita kena redha dengan hukum dia. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah pada kita, wajib kita terima. Kita sahut dan kita buat. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Dan janganlah kita sami'na wa asaina. Kami dengar lalu kami berpaling daripada dia. Da, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling daripada peringatan Allah, maka Allah akan jadikan kehidupannya dengan kehidupan yang sempit. Nuqayyid lahu syaitan. Lalu kami penuhkan baginya syaitan-syaitan sebagai teman qarib.
Tak Allah pesan kat kita, jika kita menolak perintah Allah, jika kita tak terima apa yang Allah perintahkan pada kita, Allah akan jadi ma'isyatan dhanka. Allah akan jadikan kehidupan kita kehidupan yang sempit. Wa'iyadzubillah, kita minta lindung daripada Allah. Semoga Allah jadikan kita adalah hamba yang sentiasa patuh kepada arahan dan perintahnya. Dan qadaknya, insya-Allah kita akan sambung apakah yang dimaksudkan dengan qada Allah. Jadi kita berhenti dekat ni dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Hari ni 30 hari bulan 11. Ini insya-Allah kita akan sambung hadis ini pada kuliah kita yang akan datang insya-Allah. Terima kasih kepada ayah dan bunda Haji. Saya ada belah kambing. Jadi kambing saya makan rata-rata. Dan saya jual kambing itu. Hasil kuih itu ada berubah. Baik, terima kasih Tuan Haji. Satu soalan yang baik berkenaan dengan perkara syubhah. Tak, kambing tu dia pi makan merata-rata. Tak, kemudian Haji tengok benda tu dah menjadi mudarat, lalu ambil jalan, jual kambing tu. Tak, jadi adakah ada unsur syubhah dekat situ? Baik, berkenaan dengan binatang yang melakukan mudarat kepada tempat lain, maka adalah lebih baik duit yang kita dapat itu bukanlah kegunaan untuk diri kita, tapi kita boleh bagi kegunaan untuk orang lain. Sebab kita takut binatang tu dia tak makan yang kita punya, ataupun makanan yang kita sediakan bagi dia, tapi dia makan tumbuh-tumbuhan orang lain. Kalau kata dia makan tu, tuan tu redha, maksud kata tuan tu kata tak apalah, buat lagu mana dia pun dah makan dah, dia pun redha, tak apa. Hasil tu ambil dan jangan lupa kongsi sama dengan saya lah. Tapi kalau cerita kata tuan dia tak redha, maki sumpah seradang, aku tak redha dia punya haji kambing tu duk makan aku punya tanaman aku. Kan, bila dia sebut lagu tu, maka kalau kita ambil langkah takut dia mudaratkan lagi, maka kita ambil duit yang kita jual itu, jangan manfaatkan untuk kita. Manfaat itu kita guna bagi ke orang lain. Bagi ke orang lain ni maksud kata bukan bagi kat saya lah. Ataupun bagi kat siapa-siapa. Manfaat dia contoh kita buat satu kita gunakan duit tu, kita tengok apa yang tak cukup lagi kat masjid ni. Sebagai contoh. Tapi kegunaan bukan dalam, luar. Kita tengok macam jamban ni dah macam nak runtuh dah. Kita buat jamban. Pakai duit tu. Tak apa. Tengok jamban dah okey. Kena buh aircon kot dalam jamban ni. Contoh, boleh support aircon, pakai duit tu. Tak apa. Ataupun pagak, kita contoh masjid kita tak ada pagak. Kita nak buat pagak, boleh pakai duit tu. Syarat kegunaannya bukan dalam masjid. Mesti di luar masjid. Sebagai contoh, macam tadilah, buh pagak ke, nampak tak ada parking motor kan. Kita buh parking motor ke. Ataupun kita infak duit, bukan infak masa kata kita pakai duit tu, kita cari sekolah tahfiz hak mana yang memerlukan. Contoh buat jalan nak masuk sekolah tahfiz tu, tak apa. Tapi syarat dia tak boleh kegunaan dalaman. Tak macam buat surau dia, ataupun buat sekolah tahfiz, ataupun beli mozaik tu tak boleh. Sebabnya ada duit tu dia ada kandungan-kandungan yang orang tak redha tadi ni. Itu akan menjadi masalah. Tapi untuk kegunaan sebagai contoh, nak buat macam tadilah, nak buat jalan masuk sekolah tahfiz, nak buat pagak pun tak jadi masalah. Tapi syaratnya kena minta izin pada tuan dia tu dulu lah. Tuan yang dia makan tu. Ni masalahnya saya pun tak tahu tuan dia siapa. Bila tak tahu tu, maka kita ambil langkah macam tadi tu. Tapi kalau kita tahu tuan dia, maka lebih baik kita jumpa tuan dia lah. Kalau ibu dan ayah pernah lalu ke jalan Ayak Kuning tu, jalan Ayak Kuning, jalan Labu Kubur, jalan tengah hak panjang tu kan, situ lembu punya banyak. Berapa kali dah orang accident, tapi tuan lembu tu dia ambil cakna, dia ambil tahu, dia tahu dia orang langgak, dia mai, dia tengok apa rosak, tak apa, saya tanggung, dia bagi duit lagi. Dia bagi duit, tak apalah, dia kata salah saya kan. Jadi kawan tu nak marah, dia tak marah pasal duit punya pasal. Cuba kalau marah tengok, tak dapat duit cerita dia.
Tapi maksud kata kita bertanggungjawablah dalam perkara tersebut. Wallahu a'lam. Kalau menjawablah, kalau boleh tanya tuan guru yang lain. Mudah-mudahan Allah terima. Terima kasih kepada ibu dan ayah saya. Saya mohon maaf sekiranya saya terkasar bahasa, terlanjur kata terlanjur. InsyaAllah kita jumpa pada minggu yang akan datang, bulan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah izinkan. Jadi saya selalu berdoa kepada Allah, semoga jemaah yang selalu main masjid, yang selalu salat berjemaah, yang selalu mengaji, menuntut ilmu, semoga Allah kurniakan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, serta diberi kefahaman yang baik dalam memahami agama Allah. Doakan anak anda ini, semoga Allah permudahkan urusan di dunia dan juga di akhirat, insyaAllah. Kita bertemu pada masa yang akan datang, mudah-mudahan Allah izinkan dan memudahkan. Sekian daripada saya, wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batil batilan warzuqna ijtinaba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tutup dengan baca kafaratul majlis dan surah Al-Asr. أقول ما سمعتم استغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.